السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan pertolongannya, keizinannya, kita dapat semula menyambung kembali pengajian kita, yang mana pada minggu yang lepas kita telah menyebut di antara perkara yang merosakkan akidah ataupun tauhid kepada Allah adalah apabila kita menghalakan atau mempersembahkan sesuatu yang menjadi hak Allah kepada selain Allah. Itu apa yang kita telah sebut dalam kuliah yang lepas. Maksudnya apa, tuan-tuan? Hak Allah seperti doa, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan jelas, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku penuhi doa tersebut. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, di manakah aku? Ataupun tentang diriku, jawablah kepada mereka, sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Mintalah kepada aku, berdoalah kepadaku, akan aku penuhi permintaan tersebut. Apabila kita sebut doa adalah ibadah yang hanya boleh kita sembahkan ataupun hanya boleh kita minta, kita halakan doa itu kepada Allah, maknanya apabila kita berdoa kepada selain Allah, itulah yang dikatakan sebagai syirik. Sebab itu dalam kuliah yang lepas kita bagi contoh apa, tuan-tuan, yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, yang menjadi hak Allah, kekhususan mutlak, yang hanya perbuatan itu boleh dilakukan kepada Allah semata-mata. Disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sujud. Masih ingat? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jikalaulah boleh, ini sebagai reminder, ingatan semula, ulang kaji. Jikalaulah boleh manusia itu untuk mereka sujud kepada manusia, maksudnya tak boleh.
Sebab sujud ibadah. Sujud ini suatu perbuatan yang kita lakukan sebagai bentuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Yakni hanya boleh kita sujud kepada Allah. Sujud lil ibadah. Pasal itu kita tak sujud pada manusia. Kita tak sujud kepada makhluk. Tiba-tiba satu orang dia pergi sujud pada manusia, atau dia sujud kepada sesuatu. Sujud di kuburan, di kubur, seperti yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Antaranya golongan yang ghulu, melampau dalam soal kubur ni, Syiah. Sebab itu bila tuan-tuan tengok di Iran, gambar-gambar masjid, bukan gambar, binaan masjid tu yang nampak kubah apa semua tu, kena cek betul-betul. Sebab kadang-kadang itu bukan masjid, tetapi maqam. Maqam siapa? Maqam imam dia. Cuba tuan-tuan Google tengok kalau ada telefon ataupun internet. Cari maqam Khomeini. Besar. Nak masuk tak boleh pakai kasut. Tu dia sakan tu, imam tu. Bila masuk, sebahagian pengikut akan sujud di mana? Menghadap ke arah kubur imam dia. Begitu juga dengan sebahagian, segelintir pengikut ajaran-ajaran tertentu. Yang bukan Islam pun jelaslah pergi sujud dekat Tok Zami. Kalau kita pun sebahagian tarikat sujud dekat mursyid. Tahu mursyid? Mursyid ni macam kita panggil Tok Guru Besar lah. Mursyid. Bukan semua, sebahagian. Sebab apa? Banyak sebab lah. Tapi puncanya melampau. Jadi perbuatan sujud ini hanya boleh dilakukan oleh seorang manusia yang beriman, yang beragama Islam, yang akidahnya bersih. Dia hanya sujud kepada Allah. Jelas. Pasal itu kita tak sujud. Okey. Balik pada tajuk kita. Berikutnya, malam ini satu lagi yang disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, juga pada muka surat yang sama 297, juga di bawah topik dan tajuk yang sama, perkara yang mesti khas semata-mata kepada Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim sebut apa, tuan-tuan? Selain daripada yang kita dah bincang, dia kata salah satu benda yang tak boleh dipalingkan, tak boleh ditujukan, taubah, ataupun dalam bahasa kita, bertaubat. Jadi bila tuan-tuan melakukan dosa, melakukan maksiat, saya dan kita semua wajib segera bertaubat. Kita kena taubat. Sebab itu Al-Imamun Nawawi, Al-Imam Ibnul Qudamah dan imam-imam yang lain, apabila menyebut tentang hukum bertaubat, boleh dikatakan tidak ada ulama yang berbeza dalam bab ini. Semua setuju wajib. Bila buat dosa, terus bertaubat. Tak ada yang kata bila buat dosa, tunggu bagi habis buat. Bila buat dosa, tunggu betul-betul nak berhenti. Bila buat dosa, tunggu dekat-dekat nak mati. Semua para ulama ahli sunnah yang berjalan di atas kebenaran, yang berada di atas kebenaran, mereka menyatakan Al-Quran menyuruh kita bila buat dosa kena taubat. Yang tu tak ada khilaf.
Kalau tuan-tuan tanya siapa-siapa, dia tu ustaz hukum taubat ni macam mana? Ada dua pendapat. Satu kata wajib, satu lagi kata tak wajib. Ikutlah, nak taubat pun tak apa, tak mau taubat pun tak apa. Dianjurkan, tak ada. Taubat wajib. Kepada siapa kita nak bertaubat? Nak tujukan taubat itu, nak memohon keampunan. Siapa yang berhak, mempunyai kuasa yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita? Siapa? Allah sahaja. Ustaz pun tak boleh, mufti pun tak boleh, tok imam, tok syekh, wali ke, hatta siapa dia tak boleh ampun dosa? Nabi pun tak boleh ampun dosa. Sebab itu kita tengok dalam hadis. Sebab itu dalam Islam, benda yang paling penting untuk tuan-tuan ingat, kena jelas ni, apa dia? Di dalam Islam, keseluruhan ibadah tidak ada perantara antara kita dengan Tuhan. Yang tu kena clear. Tuan-tuan habaq mai satu ibadat yang kita tak boleh direct pergi kat Tuhan, kita kena melalui seseorang ataupun sesuatu. Ada? Dalam Islam, di antara sifat agama yang paling hebat ataupun yang paling utama, Allah tidak meletakkan sesuatu di antara kita dengan dia. Itu agama. Maksudnya satu orang nak berdoa, satu orang nak bertaubat, satu orang nak melakukan apa-apa ibadah langsung dengan Allah. Dia tak memerlukan orang tengah. Tak perlu. Broker semua ni tak ada dalam agama. Saya nak taubat. Okey, hang tak boleh taubat terus dengan Allah. Hang kena melalui aku dulu. Pasal apa? Pasal hang tak layak nak bercakap dengan Allah. Hang kena habaq dekat aku nanti akan tolong minta ampun untuk hang. Dalam Islam tak ada konsep ini. Tuan-tuan buat dosa, tuan-tuan cari saya? Tak. Cari tu imam. Apabila seseorang insan, ni tuan-tuan kena jelas ni, konsep ni kena jelas. Apabila seseorang manusia melakukan dosa, bila-bila masa sahaja, di mana-mana sahaja, bila terlanjur kita buat dosa, tuan-tuan tak perlu cari manusia nak bertaubat. Dia kata aku buat silap. Hang kena telefon ustaz. Cepat, hang telefon kah? Hang pergi cari dia di rumah lah. Untuk apa? Pergi cari tengok dia pun duk buat dosa. Untuk kita para pendosa ni, untuk kita yang buat dosa ni, kita tak perlu manusia. Tak perlu seseorang untuk menjadi orang tengah di antara kita, bainana wa bainar Rabb, di antara kita dan Tuhan. Tak perlu ada orang tengah. Siapa buat dosa, bangkit, doa, mohon ampun, merayu, mengaku, merintih, cerita, habaq, menyesal kat siapa? Kat Tuhan, bukan kat manusia. Manusia tak ada hak untuk mengampunkan dosa. Sesiapa yang dia memohon keampunan atau dia bertaubat, dia halakan taubat itu, dia mengharapkan keampunan daripada manusia, dia telah merosakkan tauhid. Pasal itu Nabi walaupun dia Rasul, dia seorang Nabi, tapi dia tak boleh ampunkan dosa orang. Betul tak? Saya bagi contoh, dua contoh. Saya bagi contoh Nabi ni pasal apa? Kalaulah manusia yang paling tinggi kedudukan dia, paling hampir dengan Allah, tak ada hak itu, takkan kita yang duduk bawah ni ada hak tu. Ni nak kena bagi jelas, supaya tuan-tuan tak pergi cerita dekat orang dosa, tak pergi duk harapkan dosa, dan supaya tidak diperbodohkan oleh sesetengah pihak untuk mengambil kesempatan mengeksploitasi tuan-tuan di atas kejahilan tuan-tuan, di atas terdesaknya kita nak bertaubat. Ada pihak-pihak yang
ambil kesempatan. Nak bertaubat ke? Nak kena mandi ni. Tak boleh mandi saja. Saya nak kena juruh ni. Pasal tiap-tiap jurusan ada doa. Pasang. Tu yang duk berlaku tu. Kita kata kejadian ni berlaku bila? Saya berjumpa dengan dia untuk menjalani suatu proses penyucian dosa. Apa dia tu? Adakah proses penyucian dosa dalam Islam ni? Tu bagi clear sikit, bagi ketahuan sikit pada ni. Tuan-tuan, ada tak dalam Islam yang disebut proses penyucian dosa? Ada tak? Satu orang nak bertaubat, satu orang berdosa, nak bagi cuci dosa dia, nak bagi dosa dia diampunkan, dia kena melalui satu proses. Dia panggil proses penyucian dosa. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada. Proses apa? Proses. Ingat ayam proses? Ayam proses ada, daging proses ada. Apa dia lagi proses? Taubat proses apa? Proses. Hang yang nak proses dia, hang duk buat kait dengan taubat pula. So jangan jadikan taubat ni satu benda yang kita nampak. Ada yang habis ratusan ribu untuk bertaubat. Ada yang dirogol, dicabul atas apa? Bila kita tanya, pasal apa yang jadi macam ni? Dia pergi satu tuan-tuan duk baca surat khabar. Satu duk jadi kes masa bila? Satu setuju tak? Satu bila kita korek macam mana boleh jadi ni? Masa nak pergi berobat. Betul atau tidak? Betul atau tidak, tuan-tuan? Ini macam ceramah politik pula. Pasal tuan-tuan bukan orang politik. Tidak, betul. Orang politik dah semangat sih. Satu masa berobat, satu lagi masa bertaubat lah. Pasal apa dua-dua proses ni, nak berubat dengan nak bertaubat ni, selalunya manusia tertipu, terpedaya, dieksploitasi atau diambil kesempatan oleh pihak-pihak tertentu kerana kedua-dua bab ini, bab berubat dengan bab bertaubat ini, manusia desperado. Apa dia desperado? Desperate. Terdesak. Satu sakit, satu lagi sakit juga. Dia nak bertobat, tak nak bertobat. Dia rasa diri dia kotor. Dia rasa diri dia tak suci. Dia rasa diri dia tak bersih. Dia rasa diri dia kena pergi bersihkan diri dia. Satu lagi sakit. Pasal itu tuan-tuan, sangat mudah untuk kita nak ambil kesempatan dua pihak ni. Dia kata, Datuk banyak makan rasuh ni. Datuk banyak makan projek tak ketahuan ni. Banyak duit tak kena ni. Datuk, kalau Datuk mati tak tahulah. Tak ada mereka tanam habis lagi. Datuk, banyak dah cerita-cerita yang saya duk dengar ni. Kes-kes lagu Datuk ni. Lepas tu nak buat macam mana, Ustaz? Saya boleh tolong, Datuk. Boleh tolong. Bukan ada apa ni, ikhlas Datuk. Yang Datuk tu pun takat 200-300 ribu nak cuci dosa. Tak ada apa. Boleh kau Ustaz? Sungguh kau Ustaz? Berat lah Datuk. Tapi tak apa Datuk. InsyaAllah kita pakat tolong lah Datuk. InsyaAllah. Tak apa Ustaz, tak apa. Soal duit, don't worry Ustaz. Habang ayah banyak mana? Tak apa tu. Saya pun bukan kira sangat duit ni. Nak tolong Datuk ke? Takut juga tengok ke Datuk ni. Dia gempak clean elok. Hindu pun kalau dengar gempak, dia kata pi kau ni. Sakit macam tu juga. Sebab itu bila pi, semua yang pi, termasuklah sebahagian pihak doktor-doktor berzama lah yang bukan semua pi, tak ada yang tak teruk. Tengok, tak ada harapan saja. Kalau ada harapan, cah daftar tu je lah RM2. Faham ke tak? Bila tak ada harapan, kawan tu pun dengar, pi dah aku.
pi tu siap suar tengkok. Tahu suar tengkok? Suar tengkok sembelih rapat. So jangan diperbodohkan di atas nama agama. Saya selalu duk peringat benda ni. Agama ajak cerdik, tak ada agama dan tak ada benda dalam agama kita ni yang memperbodohkan manusia, tak ada. Sebab itu bila kita nak bertaubat, dia tak melibatkan pihak lain, tak ada. Tuan-tuan buat dosa, dia tak melibatkan pihak lain, melainkan kalau dosa itu tuan-tuan buat dekat dia, yang tu cerita lain. Itu tata'allaq bihaqqin adami, kata para ulama. Kalaulah dosa itu tata'allaq, dia berhubung dengan hak Adam, anak Adam, yang tu kita kena selesai dengan dia lah. Tapi secara prinsipalnya, fundamental asasnya, core dia, satu orang buat dosa, dia dengan Tuhan dia. Zina, dia dengan Tuhan. Judi, dia dengan Tuhan. Minum arak, dia dengan Tuhan. Dia tahu, Ustaz, saya minum arak ni, nak buat macam mana? Nak kena minum mayak yang aku bancuh ni, nak buang beli arak tu. Sebab arak tu dah masuk dalam darah hang semua ni. Hang semayang pun tak boleh, kita kena cuci darah-darah ni. Tu dia, cuci darah. Nak cuci darah apa? Satu orang mangkit, ya Allah, aku nyesal. Satu orang mangkit, ya Allah, aku tak mau buat dah dosa ni, aku silap. Habis kan? Itu kita nak bincang. Sebab itu kata para ulama, apabila satu orang tu nak bertaubat, dia tidak ada pihak lain yang terlibat. Ini berbezalah dengan sebahagian agama. Bila dia nak bertaubat, dia perlukan pihak yang ketiga. Kita antara kita dengan Tuhan ni, bila tuan-tuan nak bertaubat, tuan-tuan dengan Allah semata-mata. Pihak semua kat orang yang buat dosa tu, kepada para pendosa. Tidak ada pintu yang paling luas dibuka oleh Allah di dalam agama ini melainkan pintu taubat. Apa maksud luas pintu taubat tu? Pintu taubat itu luas. Apa maksud pintu taubat itu luas? Tak ada had, tak ada masa, tak ada waktu, tak ada apa halangan. Semua boleh taubat, tak kira masa, tak kira di mana saja. Satu orang dia buat dosa, dia tak tunggu esok pergi masjid, dia rumah pun boleh taubat, bukan mesti di masjid. Kita dia kata hang kalau nak bertaubat hang kena pergi masjid. Tak. Kita bukan Kristian, nak kena pergi gereja. Di rumah boleh taubat tak? Di rumah boleh taubat tak? Boleh. Yang duk pergi rumah ustaz buat apa? Di rumah kita boleh taubat. Setengah tu nak bertaubat, masuk dalam gua. Pergi masuk dalam gua cari apa? Dia kata ikut sunnah Nabi. Nabi mana? Nabi Muhammad lah. Kan dia masuk dalam gua. Dia masuk dalam gua sebelum jadi Nabi. Lepas dia jadi Nabi, dia mana masuk dalam gua. Dan ada dia suruh pergi gua? Tak ada. Setengah orang dia, saya ni ustaz, minta maaf lah, 3-4 bulan ni kalau tak nampak saya nak pergi mana? Nak pergi bertaubat. Nak pergi mana? Nak pergi bertaubat di mana? Taubat di rumah, taubat di masjid. Oh, tak boleh ustaz. Sebenar-benar taubat itu adalah kita bersendirian dengan Tuhan. Di rumah tak boleh bersendirian. Tak berapa nak masuk. Lepas tu nak pergi mana? Saya nak pergi, insya-Allah saya dah korek satu lubang macam kubur, saya nak pergi duduk dalam tu bagi feel. Bagi feel. Bagi rasa. Mengarutlah. Setengah-setengah tu bukan mengaji pun, terpengaruh dengan program motivasi. Program motivasi ni memang merepek banyak, bukan semua, sebahagian. Nak bertaubat tutup lampu, bagi kelam. Tapi saya rasa ramai orang buat maksiat dalam kelam, betul ya? Setuju tak? Tutup lampu, suruh teriak-teriak. Apakah perlu nak bertaubat kena teriak? Kadang-kadang teriak ni muhungnya. Bukan saya kata tak bagus teriak, baguslah teriak tu, tapi teriak ni kadang-kadang faham tak? Teriak P.Ramlee. Habis ayam dia makan. Haji Bakhil kata tak guna betul kau. Kan labu-labi sedih Pak Haji tak lalu makan. Labu dengan labi makan, sambil makan dia pun teriak.
Macam laki-laki terbalik tanya bini dia, boleh abang nak menikah? Nak buat macam mana, dah hukum Tuhan bagi menikah. Aku tak boleh, aku sedih. Teriak ni banyak sebab. Teriak kena ke dia. Bagi saya satu orang kalau dia nak bertaubat dia tak menangis, boleh tak? Boleh. Tak syarat taubat itu mesti menangis. Tak. Cuma kita tengok program bila nak bertaubat menangis. Lepas tu pergi duk buat pengakuan. Pun tak betul dalam Islam, tak ada. Dah kita sebut banyak kali lah. Tak dalam Islam, satu orang nak bertaubat, dia tak perlu nak pergi cerita dosa dia. Taubat kita dengan Allah, tuan-tuan kena pasak dalam minda. Kena betulkan kita punya mindset kita, fikrah kita, pemikiran kita apa dia. Bila kita nak bertaubat, ia urusan kita dengan Tuhan. Kerana Tuhan yang berhak mengampunkan dosa. Pasal itu tak ada sahabat yang mari duk mengaku dosa, melainkan Nabi tak setuju tindakan tu. Saya kata tadi nak bagi contoh kan. Nak bagi contoh apa? Nabi tak boleh ampun dosa apabila orang fitnah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha. Bila orang fitnah Aisyah, orang kata dia berzina dengan Safwan. Orang tuduh dia berzina. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Nabi tak tahu betul tak betul. Sebab itu Nabi masuk jumpa Aisyah. Aisyah kata, aku mendengar banyak orang cakap tentang aku. Banyak perkataan manusia berhubung dengan diri aku yang aku taklah terkesan sangat. Orang duk bercakap, mulut orang manusia duk bercakap tentang diri Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Yang orang sebut tak elok tentang dia. Dia kata aku tak rasa sangat. Tetapi apabila perkataan itu keluar daripada mulut Nabi, tak ada air mata lagi yang boleh aku menangis di atas kata-kata yang cukup memberi kesan. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, Aisyah, jikalaulah engkau tak lakukan apa yang orang cakap. Nabi sebut ni. Nabi masuk, Nabi pun jadi satu tekanan pada dia. Sebab orang duk bercakap tentang isteri dia. Orang bercakap. Tuan-tuan, manusia. Nabi masuk, Nabi kata dekat Aisyah, jikalaulah engkau tak buat, Allah akan membersihkan tuduhan ini. Kalau engkau tak buat, Allah akan bela engkau. Dan memang Allah bela. Allah buat turun Al-Quran membersihkan tuduhan ini. Hebat Aisyah. Sampai sekarang kita baca tentang apa yang Allah sebut berhubung dengan fitnah, hadithul ifk. Tetapi perkataan yang kedua tu, apa Nabi kata? Tetapi jikalaulah engkau, Nabi kata, jikalaulah engkau melakukan apa yang disebut oleh manusia. Nabi kata, tadi Nabi kata tu okey dah. Kalau engkau tak buat, Allah akan tolong kau, Allah akan bersihkan. Tapi kalaulah benar engkau buat, engkau mohonlah ampun kepada Allah. Nabi tak kata, hang cerita mai kat aku, tak apa, kita dua ya. Lagipun suami hang bukan biasa-biasa, seorang Nabi, nanti ku padam bagi. Nabi pesan kepada isteri dia. Selepas daripada Khadijah, nombor dua yang paling Nabi sayang, jelas, terang, Nabi cinta lebih, Aisyah. Nabi kata apa? Mintalah ampun kepada Allah, bukan minta ampun kepada dia. Sebab itu kita nak taubat, kita taubat kepada Allah. Hadis yang kedua yang menunjukkan Nabi tak ada kuasa, Nabi tak ada dalam bidang tugas Nabi sebagai pengampun. Itu bukan kerja Nabi. Hatta kepada pasal itu kita tak perlu bercerita kat Tok Syekh kita, setengah tu sakan. Dia kata, Tok Syekh saya ni kalau tak cerita pun dia boleh tahu kalau kita tak semayang subuh atau tak mangkit tahajud. Tu dia. Hebat Tok Syekh dia. Dia kata barang siapa di antara anak murid tu yang mai tak semayang subuh atau tak mangkit tahajud atau tak mengamalkan zikir dan hizib yang diberikan, maka tok guru tu tengok daripada jauh, tok guru tu boleh tahu kata dia tak amal benda tu. Sakan tok guru hang. Pasal tu anak murid semua takut kat tok guru, bukan takut kat Tuhan. Pasal apa? Dia buat ni, kalau tak buat tok guru boleh tahu.
Pasal tak bangkit. Oi. Oh, tuan-tuan jangan main-main. Saya boleh tengok, saya tahu. Semua tadi sembahyang maghrib. Sat lagi saya tahu, tak tentu lagi nak sembahyang isyak. Yang main-main dengan ilmu saya. Adalah pula Ka'ab bin Malik dia buat dosa. Dia tak pergi perang. Dia duduk tunggu buah kurma. Dia duduk sayang buah kurma lebih pada pergi perang. Dia duduk tagak lah kali Nabi balik mai. Duduk tagak nak pi sampai balik, Nabi balik mai dia tak pi. Dia mai cerita dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, memang aku nak mengaku betul-betul. Yang ni bukan mengaku dosa. Yang ni semua mai habaq pasal apa tak pi. Nabi nak tahu pasal apa. Bukan mai mengaku dosa suruh Nabi ampun dak. Sekali lagi Tok Imam tanya Tok Bilal, pasal apa tak mai bertugas? Astagfirullah. Tok Imam, itu urusan saya dengan Tuhan. Yang Tok Imam nak tahu pasal apa saya mai tak bertugas ke dak? Itu antara saya dengan Tuhan. Oh, kacau lagu tu. Tak ada benda kita boleh tahan kita. Pasal apa tak pakai tali pinggang keledar? Salah. Saya akan minta ampun dengan Tuhan. Jangan masuk campur urusan saya. Maka tak ada satu benda dalam hidup ni kita boleh buat. Kan? Ada benda-benda yang kita kena habaq lah. Urusan pentadbiran. Bukan soal kita nak minta ampun kat dia. Soal kesalahan. Tetapi bila Ka'ab bin Malik mai confess, mai mengaku dekat Nabi, kata dia tak pi. Nabi tanya, pasal apa hang tak pi? Ada alasan, ada excuse, sakit ke apa ke, ada tak sebab hang tak pi? Dia kata tak ada Rasulullah, memang aku tak pi. Nabi kata tak apa, hang pi balik, tunggu apa Tuhan nak kata. Nabi tak kata oleh kerana hang dah mengaku, hang pun bukan calang-calang orang, sahabat besar juga, maka dengan kuasa yang ada, diisytiharkan, diampunkan dosa. Tak ada. Berapa lama Ka'ab tunggu baru turun ayat Allah, sehingga Ka'ab kena pulau. Sampai bini dia pun Nabi suruh tinggal dia. Tak ada pula Nabi pihabak lambat sangat Allah Ta'ala buat turun, kita ampun dia dulu. Tak ada. Sebab hak mengampun ini hak semata-mata lillah, untuk Allah, milik Allah. Sebab itu tuan-tuan, dada, jalan, dataran taubah itu senantiasa luas dan terbentang, dan tidak ada siapa yang boleh duduk di tengah-tengah untuk menutup taubat kita dan Tuhan. Nabi kata, man qala ahlakan nas, siapa yang kata kawan ni Tuhan tak terima taubat dia, dia pula duk pi jadi apa kita panggil yang duk jadi wakil ni, juru cakap. Kalau yang hebat sikit, penyimpan mohor lah. Dia pipi, ni ustaz nak tanya sikit, saya ni kalau bertaubat macam mana ustaz? Soalan tu pun dah tak betul dah. Soalan tu pun dah salah. Pasal apa? Pasal dia ustaz tak tahu. Pasal tu Nabi kata, man qala halakan nas. Siapa yang kata halakan nas? Siapa yang pergi kata hang out, hang tak lepi, hang memang Tuhan tak ampun. Siapa yang cakap fahuwa ahlak, maka dialah yang paling teruk, paling binasa. Sebab itu tak ada siapa yang tahu Tuhan terima tak terima, tak ada siapa. Saya tahu tak tuan-tuan, bila tuan-tuan taubat Allah tak terima ke tak, saya tak tahu. Hatta saya taubat pun saya tak tahu. Sebab itu taubat antara kita dengan Allah, dan bila kita nak taubat kita habaq ke Allah. Tak ada dalam Islam pergi duk cerita bayar RM35 ataupun upah dia, suruh dia, tak ada. Sehingga ada sebahagian ajaran kata kena mandi taubat. Tak ada. Yang ada mandi junub ataupun mandi masuk Islam, itu ada. Satu orang kafir, dia mengucap, Nabi suruh dia pergi mandi, yang tu ada. Tapi yang kata mandi taubat ni, hang nak kena mandi, dan hendaklah oleh kerana hang nak kembali kepada asal, nak balik kepada diri yang suci, murni, bersih ni, hang nak kena mandi. Dan mandi ni bukan boleh sebarangan air, hendaklah mandi daripada tasik dayang bunting. Sakan. Di manakah tasik dayang bunting tu? Tu pun tak tahu. Tapi bila kita dengar ada sebahagian orang mengaji pandai, doktor, engineer, pilot, dari sudut qualification hebat,
Tapi bila mai tang agama, engineer ditipu. Apa? Banyak ah. Seolah-olah dalam urusan dunia boleh fikir, boleh buat kapal terbang naik, boleh buat kapal terbang turun, boleh cipta mesin menyesakan. Tapi bila mai urusan agama, macam tak boleh fikir langsung. Macam akal tak ada. Benda sikit macam tu pun boleh kena bohong. Di mana kepandaian tu yang hebat, boleh kira, boleh cipta apa semua tu. Yang kita, Saka ni bukan sebarang orang boleh jadi engineer ni. Kepala otak enjin ni. Kan? Tiba-tiba mai urusan agama, tak ada. Itu kita kena jelas. Kata para ulama, ar-ruju' min adz-dzamb, yang dikatakan dengan taubat itu adalah kembali daripada melakukan dosa. Kata para ulama juga, yang dimaksudkan dengan at-taubah, tuan-tuan bila nak bertaubat, senang tak dalam Islam? Senang. Sesetengah ajaran, setengah agama tuan-tuan tengok, nak kena baru ni satu video siapa hantar tak tahu. Duduk saya tak tahulah sebab apa dia buat, tapi kita tengok tu, macam ni punya benda pun ada orang buat. Dia disuruh duduk tidur berbaring ramai-ramai, kemudian biarkan lembu jalan pijak atas dia. Ada yang pula dia ni tak tahulah, ni piduk suar kepala bagi lembu pijak. Kita pun bila tengok video tu, kita tertanya, yang mana satu lembu, yang pijak ke yang duk baring bagi kena pijak tu? Pasal tu kita bila baca Quran, kita kata Allah kata apa? Kita kata betul lah apa yang Allah kata. Maha benarlah apa yang Allah sebut. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bila mereka tak guna mata, tak guna akal, tak guna hati, tak guna telinga, mereka akan sesat. Nak bertaubat kadang-kadang sampai nak kena seksa diri, tak ada alam Islam. Mudah tak taubat? Sangat mudah. Kata para ulama, at-taubatu al-i'tirafu wan-nadmu wal-iqla' wal-'azmu ala alla yu'awid al-insan maftarafah, iaitu seseorang yang dikatakan bertaubat adalah dia mengaku, menyesal, dan dia bertekad. Satu orang nak taubat, dia kena buat apa? Pertama, dia menyesal. An-nadm. Dia menyesal. Astagfirullah. Dia rasa bersalah. Sebab itu ada hadis dalam sebahagian riwayat Nabi kata, an-nadam taubah. Berasa menyesal ataupun berasa bersalah di atas tindakan yang kita buat itu sebenarnya dianggap sebagai taubat. Bila satu benda kita buat, kita rasa bersalah, kita menyesal, kita rasa benda tu tak patut kita buat, ia sudah dianggap sebagai taubat. Yang kedua, dia kata apa? Dia kata wal iqla', yakni apa? Kita tinggal benda tu. Menyesal, tapi di mulut duk menyesal. Aku menyesal lah, judi ni haram, judi ni tak berkat, pukul berapa esok nak pergi. Banyak orang mulut menyesal. Sebab itu dia ada al-iqla', dia mesti tinggal. Kemudian apa dia? Tuan-tuan satu, tuan-tuan menyesal. Ni syarat taubat ni, syarat taubat. Syurutut taubah. Satu orang bila dia nak bertaubat, kata Al-Imam Nawawi, dia mestilah yang pertama dia menyesal. Okey, menyesal. Menyesal kena apa panggil? Ustaz-ustaz entah dah 300 awak menyesal. Yang tu bukan menyesal taubat, yang tu menyesal pergi makan mahal. Dia makan kena 3-400, duk balik buat menyesal. Habis dah makan, habis dah mahal. Menyesal tak? Menyesal ustaz. Nak pergi pula tak? Ingat kalau ada duit saya pergi pula. Menyesal. Macam orang kita beli durian. Tak padan, mahal. Tak padan, mahal. Orang habak tanu ada jual. Tu ke? Pergi beli pula. Tak apa kan? Tak beli. Dosa, benda seronok.
kita menyesal. Yang kedua, kita tak buat, tinggal. Yang ketiga, kata para ulama, wal azm, kita bertekad alla ya'ud ala alla yu'awid. Maksudnya kita berazam untuk tak buat balik. Okey, bila ulama letak syarat, kita berazam, tekad, janji untuk kita tak buat balik. Tengok, dia tak kata syarat taubat tak buat balik. Dia kata bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Apa maksud? Apa beza tak buat balik dengan berazam untuk tak buat? Sebab manusia tabiatnya ada kebarangkalian untuk dia buat balik. Sebab itu kita dah sebut dalam banyak kuliah kita, dalam banyak kelas kita, satu orang bila dia bertaubat, bukanlah syarat taubat itu dia mesti tak buat balik. Pasal yang kata manusia, dia akan buat balik lah bila dia lemah iman. Sebab sekali lagi tuan-tuan, bila tuan-tuan kata apa syarat taubat ustaz, tak boleh buat balik, saya duk ingat saya macam nak buat balik ni, hang jangan taubat lagi. Oh, tak betul. Sebab itu kita sebut wal azm, bertekad. Tekad ni semua orang boleh buat. Tapi adakah Allah tuan-tuan, ni nak masuk 2021, pasang dah azam. Azam pasang dah lagi. Tidak berdosa untuk pasang azam walaupun azam tu tak pernah tertunai. Betul tak? Ditahan tak payah doa azam, muhur. Saya insya-Allah azam tahun ni, azam tahun ni, azam tahun ni. Azam apa? Kita taubat ni Allah Ta'ala tak syarat kan mesti kita tak buat balik. Pasal dia tahu. Pasal tu dalam hadis Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata aznaba abd, telah buat dosa hamba aku, zamban, satu dosa, lepas tu dia bertaubat. Lepas tu apa lagi Allah kata? Aku ampunkan dosa dia. Allah kata telah buat dosa hamba aku satu dosa, lepas tu dia bertaubat dengan syarat-syarat yang disebut tadilah. Lepas tu Allah kata apa? Allah yang sebut dalam hadis kursi, Allah kata dia mengulangi dosa tersebut. Allah kata apa? Lepas tu dia bertaubat balik, aku ampun lagi. Lepas tu dia ulang sekali lagi, dia bertaubat, aku ampun lagi. Menunjukkan bahawa insan, manusia yang nama kata anak cucu Adam, dia berazam, dia bertekad, dia tak akan ulang. Tetapi tuan-tuan, syaitan senantiasa mengintai peluang untuk menjerumuskan dia dalam dosa. Jadi bila kita terulang dosa, tapi kita kena tengoklah juga bila yang hang bertaubat tu. Bulan 1. Hang buat balik bila? Ni baru kemarin dulu, bulan 12. Okey. Maksudnya betul-betul dia berlawan dah. Cuma mungkin dah lama dia pun tak main mengaji, lama jauh daripada kita apa semua, iman kurang kan. Lama lah tu dia buat balik. Munasabah lah. Betul lah kita nampak macam serius lah. Tapi kalau kita tanya, hang bertaubat bila? Petang kemarin. Hang buat balik dosa tu lepas maghrib. Oh, yang ni dia panggil sembang tak jatuh. Sembang terah. Yang ni nampak sangat, yang ni yang kata bermain-main dengan taubat. Tapi satu orang, tuan-tuan bayangkan, kalau kita syarat dia, hang kena ingat nah, kalau hang bertaubat ni hang tak boleh buat balik tau. Bukan hang tak boleh buat balik, hang kena berazam hang tak buat balik. Sebab apa? Orang yang cakap itu pun dia tak pasti bahawa kawan tu tak akan ulang balik. Sebab itu kita senantiasa tak tutup pintu taubat. Dia kata kalau saya bertaubat ustaz, saya lawan betul-betul, tapi dengan di atas lemahnya, wa khuliqal insanu dha'ifa, di atas lemahnya manusia ni, di atas kurangnya ilmu saya, di atas cabaran syaitan, di atas apa ni, buruknya ilmu dan iman saya buat balik ustaz. Apakah yang akan jadi? Hang bertaubatlah balik. Taubatlah balik. Apakah Allah akan ampun untuk kali yang kedua? Allah kata fala. Dalam hadis tu Allah sebut apa tuan-tuan? Ni bukan perkataan Nabi, ni bukan perkataan siapa-siapa, ini perkataan Tuhan sendiri. Allah kata fala ubali. Allah yang sebut. Allah kata dekat hamba yang buat 2-3 kali berulang-ulang dosa itu dan dia bertaubat, dia senantiasa bertaubat. Allah kata apa? Fala ubali.
aku tidak peduli berapa kali pun dia nak buat, berapa kali pun dia bertaubat, aku akan tetap untuk menerima taubat dia. So kita balik kepada Allah. Dan dalam Islam, saya juga nak sebut pada tuan-tuan, ini bukan cerita taubat ni. Ini bukan kita bahas bab taubat. Kalau kita nak cerita bab taubat, panjang. Kita bagi laluan kepada azan, so kita sambung sikit insya-Allah tentang taubat kepada Allah. Okey, last tutup. Satu benda kita nak bagi clear, taubat cerita panjang. Next time kita bahas taubat. Saya ingat tuan-tuan pun duk mengaji ada kitab-kitab apa ustaz-ustaz rumah cerita bab taubat. Tapi saya nak sebut sikit. Bagi betul konsep taubat. Dalam Islam kita tak ada apa yang disebut hukum karma. Pasal apa saya nak sebut juga sikit pasal karma ni? Karma bukan kurma. Karma ni pasal apa? Pasal dia berhubung dengan dosa. Ada tak dalam Islam hukum karma? Karma ni apa karma? Karma ni maksudnya kalau kita tengok dia satu kepercayaan, bukan sahaja dalam agama Hindu, walau orang kait dengan agama Hindu. Tapi karma ni boleh dikatakan ada dalam banyak kepercayaan Buddha, ada kepercayaan ni. Karma ni, siapa buat baik dibalas baik, siapa buat jahat dibalas jahat. Nampak macam nak dekat betul. Tapi karma ni, okey. First, kita nak perbetul sikit, nak buat tasheh. Yang kata karma ni tak ada dalam Islam. Satu, dalam kepercayaan karma, hukum karma, dalam kepercayaan hukum karma, apa yang berlaku buruk pada seseorang disebabkan oleh apa yang dia buat dulu. Betul tak kenyataan ni? Haji tengok sembahyang atas kerusi pasal apa? Sakit lutut. Muda-muda dulu duk tendang orang ke? Muda-muda dulu duk sepak-sepak ke? Haji tengok tak lalu makan sikit Itulah tak apa nak lalu, tawang apa rasanya. Lama mana dah duk makan duit haram?
Karma maksudnya kita judge. Kita kata di atas apa yang kita nampak, benda yang musibah yang dia duk tanggung lah ni, di atas mesti ada tak kena. Kita tak nafikan dosa memang memberi kesan dalam kehidupan manusia. Yang tu kita tak nafikan, memang ada. Pasal itu Nabi SAW kata man yuridu an yubsata fi atharihi wa man yuridu an yubsata fi rizq wa yunsa fi atharihi. Siapa yang nak rezeki dia dilapangkan, dipanjangkan umur dia, hendaklah dia menyambung silaturahim. Maksudnya mafhum mukhalafah. Apa dia? Siapa dia yang putus silaturahim, yang kedekut, rezeki dia akan sempit, umur dia akan panjang. Betul tak? Tapi adakah semua orang yang umur pendek itu jahat? Dalam Islam, saya nak bagi clear, tuan-tuan kena bagi jelas elok-elok ni. Dalam Islam tidak ada suatu jaminan, kepastian ataupun sesiapa pun mengetahui musibah atau apa-apa yang tak elok ditanggung oleh seseorang di atas sebab apa. Kita tak tahu. Kita tengok kawan tu sakit lutut. Dulu tu dia hero sangat dia ni ustaz. Badan Tuhan bubuh pun. Memang ni lutut yang dia sakit tu dulu dia memang tak ada. Kenal ke? Tak kenal. Jiran ada. Tapi memang dia ni memang saya tahu ni mesti balasan Tuhan ni. Oh, ini adalah balasan Tuhan pada dia. Esok kita tengok dia main semayang duduk atas kerusi. Kita pun kata, buat apa? Ini balasan. Comak sikit ustaz. Ini bukan balasan Tuhan. Ini tanda Tuhan kasih. Dia nak uji saya. Dia nak angkat darjat saya. Tang orang semua balasan. Yang mai tang hang ujian, kasih sayang, rahmat, cinta hati apa semua. Ini dia panggil apa? Sengit. Apa dia panggil? Tak adil, tak munsif. Tak munsif. Dia tak insaf. Pasal itu kalau kena pada satu orang, kita tak tahu. Kita kata apa? Kalau dia orang yang saleh. Pasal kita tengok para nabi, kita nak kata satu orang sakit banyak masa tua disebabkan dosa dia. Nabi sakit, nabi dosa apa? So sebab itu dalam Islam tidak semestinya semua orang sakit, semua orang rezeki sempit. Dia ni miskin ustaz memanglah Tuhan. Dia ni kali pakai ustaz. Tak semestinya. So ini soal Allah bila dia uji di atas dua kemungkinan. Di atas dua kemungkinan. Satu kafarah. Satu lagi mungkin Allah nak angkat darjat dia. Dan kita mengaji pula dalam hadis asyaddul bala al-anbiya, orang yang paling berat ujian dia Nabi. Takkan kita nak kata Nabi Allah masa muda-muda Nabi dia buat apalah yang teruk sangat Allah Ta'ala uji. Sakit sampai demam sampai teruk macam ni. Kita tengok satu orang teruk nak mati. Kita pun duk bercakap ni mesti pasal tu cerita-cerita palsu. Alqamah tak boleh mengucap derhaka dekat mak sampai mak dia nak bakar. Tak tahu cerita mana depa boleh tak tahu. Lepas tu mak dia mai, ya Rasulullah, aku ampunkan dia. Terus Alqamah boleh mengucap. Alqamah. Punya kita dengar macam tu. Betul lah memang berdosa dekat ibu bapa ni, hukum dia dosa yang besar selepas syirik. Tetapi taklah semua orang yang mati tak mengucap tu derhaka kat mak. Cerita tu pun bohong, palsu, tak betul. Tengok satu orang start kereta tak hidup. Ada kot makan duit apa tadi? Nampak tak elok ya kait dengan dosa. Tak semestinya benda tu. Ini yang dipahami oleh karma. Tu satu, faham? So tuan-tuan, saya nak kata apa? Dalam Islam, dosa memberi kesan. Tapi bukan semua benda yang buruk ataupun benda yang musibah apabila Tuhan bagi kat satu orang di atas sebab Tuhan marah atau benci dekat dia. Tapi boleh jadi Tuhan kasih pada dia. So apa kita nak buat ustaz? Serahkan benda itu kepada Allah. Jika Allah nak basuh dosa dia, itu hak Allah. Jika Allah nak angkat, itu juga di atas pengetahuan Allah. Kita tak tahu. Betul tak? Okey, itu satu. Kedua, karma ni juga dia hubung kait dengan apa? Dia kata apa? Siapa karma ni tuan-tuan dalam kepercayaan Hindu, siapa yang buat dosa dia akan lahir balik
Tapi siapa yang jahat masa hidup, bila dia lahir balik, dia tak jadi orang, dia jadi katak, dia jadi burung. Jadi siapa dia panggil kelahiran semula. Pasal itu siapa yang buat baik, dia akan lahir sebalik dalam kehidupan yang semula jadi orang. Tapi siapa yang buat jahat, bila dia lahir, dia ni dulu masa muda jahat, dia lahir dia jadi apa? Dia jadi katak. Adakah kepercayaan? Kita tak ada, tuan-tuan. Kita tak ada yang dikatakan kelahiran semula. Yang ada kehidupan akhirat. Setiap apa yang kita buat di dunia ini akan dihitung oleh Allah di akhirat. Dan balasan kita bukan di dunia. Dunia bukan darul jaza. Dunia bukan tempat Tuhan nak balas. Dunia adalah tempat Tuhan menguji dan menyuruh kita untuk beramal di akhirat esok. Nampak? Dan satu lagi, tuan-tuan, dalam karma ni juga, dan juga dalam sebahagian kefahaman, dalam Islam memang sangat tegas anti apa yang disebut sebagai dosa warisan. Cucu dia ni ustaz tengok benak hati buruk buih. Tengok cucu dia yang duk berlari dalam masjid tu. Pasal apa? Tok Wan dia dulu honak. Tok Wan honak pi ke cucu. Apa kaitan Tok Wan? Tok Wan honak, Tuhan hukum Tok Wan lah yang pi ke cucu apa? Sebab itu dalam Islam tak ada heritage sin ni. Dosa warisan ni tak ada. Sebab itu dalam Islam, wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Siapa buat dia tanggung. Sebab itu hadis-hadis palsu antaranya apa? Anak zina tak masuk syurga 7 keturunan. Anak zina doa tak makbul. Anak zina, semua hadis yang kata anak zina tak elok apa semua tu, hadis tu semua tak sahih. Pasal apa? Yang berzina orang lain, yang kena dosa orang lain. Pasal apa? Agama apa macam tu? Tang tu pun kita boleh bau dah kata tak betul. Tang tu pun kita boleh tangkap dah. Tak mungkin agama cakap benda macam ni. Orang lain buat dosa, orang lain lah yang bersalah, orang lain lah yang tanggung. Ni ustaz tengok ni. Yang liak ni. Dulu pak mak depa dulu boy. Apa kaitan pak mak depa dulu nakal dengan dia pula dia liak tak ada. Kullu maulud, setiap anak lahir bersih. Setiap anak lahir itu sama. Anak zina ke anak tak zina, di sisi Tuhan sama, bersih. Tak ada siapa bawa dosa. Saya, pak mak saya kahwin elok, bersih. Pak mak dia berzina, saya bawa sama sikit dosa zina tu. Oh, lebih pada Kristian pula. Kristian tuan-tuan tengok daripada baptis. Tak baptis, pergi duduk juruh mandi. Pasal apa dia mandi tu? Nak cuci dosa Adam. Adam punya dosa kita duk tanggung. Tu pun tak betul dah, pasal Adam dah bertaubat dah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Tuhan dah clear dah dosa Adam. Tak ada dosa Adam dah tak berdosa dah. Tiba-tiba kita ni tak tahu sampai bila duk tanggung dosa Adam. Hatta Yesus yang disalib tu pun pasal apa? Pasal nak bersih dosa Adam. Adam yang buat, Isa tanggung. Mai kat kita pun tanggung. Ui, cerita apa? Lepas tu bawa lah orang Melayu punya cerita ini ni. Lepas tu dia buat mai pula Kenan. Mak pi duduk apa? Mengai, anak pi duduk rabit mulut. Bisa dengar? Mak pi langgar lembu, anak pula yang jadi tak elok. Yang langgar lembu dia, mak dia. Dan mak dia langgar lembu bukan ada dosa, bukan sengaja pun. Kalaulah kata mak dia buat zalim pada binatang, siapa yang tanggung dosa tu? Mak dia lah. Pasal apa yang anak nak kena benda tu? Anak, tuan-tuan, anak kita lahir sehat, cacat, sempurna ataupun apa berlaku, dia tak ada kaitan dengan perbuatan kita lah. So bagi clear, ini qada wal qadar. Ini qada wal qadar, dia tak ada kaitan. Kan? So bagi jelas, dosa dia, dosa kita. Mak ayah buat dosa, anak tak tanggung. Anak buat dosa, mak ayah tak tanggung. Siapa-siapa yang tak semayang, oh ustaz cerita ni, ustaz cerita. Siapa-siapa yang tak semayang, anak-anak yang tak semayang, apa dia jadi? Anak-anak tak semayang yang kena bakar api neraka ni, apa? Malaikat bawa batu apa tak tahu dia mereka. Tapi dia bohong lah. Benda-benda bohong ni tak payah ingat sikit.
Malaikat bawa batu api neraka tiap-tiap pagi petang pi bakar mak dia. Pasal apa pi bakar mak dia? Mak dia duduk sembahyang tak berhenti. Pasal anak dia tak sembahyang. Tu dia. Kita naik 2 biji kereta kan, satu rombongan, kawan belakang tak pakai tali pinggang keledar, kita pakai. Dia yang tak pakai, kita pakai. Boleh kata satu rombongan sekali. Sekali kita sama dua-dua. Saya pakai, tak kira sekali ya. Apa? Tok Imam batal semayang, kita batal tak? Tok Imam tak ada ayat semayang. Dia kentut, dia lupa. Tok Bilal tanya, ni tadi kita duduk dalam bilik tu bukan Tok Imam kentut? Tok Imam tak ambil semayang kan? Dah, Allah. Kita kena umum ni. Ni siapa yang mayang tadi? Mayang lain. Siapa yang kentut? Kami tak kentut. Yang kentut Tok Imam lah semayang. Nampak? Dalam hukum pun siapa yang buat salah-salah, ha? Pasal pun nak berkait dengan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita selalu, orang putih panggil exaggerate tau. Dia selalu hidup melampau. Cerita tu sampai, ni dosa ke? Ni dulu. Kan? Dia berkata ni, saya tak lagi silap faham pula. Mak ayah pergi cari rezeki halal lah. Mak ayah keluar pergi cari makan, bagi cari makan halal. Tapi anak yang makan daripada rezeki yang mak ayah dia cari tak betul, mak ayah dia ada berdosa. Dia kata, ustaz, suami saya main nombor ekor ni macam mana ustaz? Dia lah main nombor ekor, dia berdosa. Ni duduk beli sate apa semua ni macam mana ni? Sate apa duduk balik kami makan. Dia kalau beli sate memang dia kena lah hari tu. Pasal dia takkan beli sate melainkan kena. Kaedah dia macam tu. Kena sate. Tak kena bukan kata sate, batang sate pun tak boleh beli. Kami macam mana? Hampa makanlah sate tu. Dia kata ni ustaz pasal duduk makan duit ekor ni yang hati jadi hitam, yang tak dengar cakap, yang benar. Ni Firaun bela Nabi Musa rezeki apa? Firaun kerja apa? Firaun dia kerja kani mana? Tak kani pejabat hasil atau? Yang buat haram, yang cari rezeki tu, dia bagi nafkah atas kita, kita terima di atas nafkah. Yang buat dosa tu dia. Dia kata ni duk makan duit tak betul, yang anak jadi mengaji tak boleh ni. Payah saya tak cakap. Anak Cina makan duit betul sangat ke? Anak Cina makan duit betul ke? Anak Cina tu semua makan duit halalan thayyibah. Tu dia mengaji pandai. Elok. Cakap based on fact, atas agama, atas dalil. Satu orang buat dosa, Tuhan tak akan hukum orang lain. Anak dia belajar salat, anak dia akan dapat. Mak dia buat dosa. Bukanlah saya kata, ustaz maksudnya bolehlah saya buat kan? Dah lah, dosa lah. Tapi dia tak ada hubungan. Wala tadhiru wadhiratun wizra ukhra. Mudah-mudahan tuan-tuan taubat luas, taubatlah kepada Allah. Tak perlu ustaz, tak perlu tu imam, tak perlu mufti, tak perlu pejabat agama. Kita dengan Tuhan. Bila kita bertaubat, taubat kepada Allah Azza wa Jal, bukan kepada siapa-siapa, kerana dia juga berdosa dan dia juga mengharapkan keampunan Allah. Macam mana orang yang berdosa nak ampunkan kita yang sama berdosa macam dia. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.